Okay, kita start dengan database. Ada tak soalan? Tak ada. Okay, kita tengok database punya apa yang ada dalam database nombor 102. Page 102. So, dalam database kita ada apa? Kita ada connection to database, create database, table, insert, okay, multiple SQL, prepare, select, dan delete, update, and remove data. So, basically, yang biasa database buat lah. Database dia boleh simpan record, ambil daripada record, modify record atau update, dan kita delete record, then apa lagi? Itu je lah. Bila kita access balik database, kita boleh nak berapa record at one time, nak 10, 20, 30. Kadang kita nak buka dekat dalam Shopee, dia tak sampai 100 punya item search gitu kan. Jadi kita boleh limitkan 10 ke whatever lah. Okay. So, itu database So, kita tengok apa yang ada dalam database. Kita guna MySQL lah. MySQL ni Unix punya SQL. Linux lah. Unix dengan Linux dia sama. Okay. Basically, Mac pun dia sama juga. Unix punya operating system. So, Windows je yang dia lain. Unix, Linux dengan Mac tu dia satu keluarga. Unix based punya operating system. Windows dia asing. Dia tak sama dengan group tu. Dia buat sendiri. Okay. So, contohnya kita ada database. Kita nak simpan untuk employee, untuk produk, customer ke order kan. Ni, kita boleh simpan dekat dalam table lah. Untuk employee punya, kita boleh simpan maklumat employee dekat dalam table employee lah. Tapi yang ini semua ni mungkin dekat dalam kita punya sistem lah. Mungkin apa nama tu, company information system ke kan. Nama company boleh taruh dekat dalam punya database ke whatever lah. Tapi ini the whole company punya apa nama tu, info yang dia ada lah, maklumat yang dia ada. Dia kena simpan employee dia untuk dia nak bayar gaji ke whatever ke kan. Dia nak apa, dia nak buat annual leave punya tu kan, cuti punya leave management system ke kan, cuti punya tu kan, holiday punya. Dia employee macam-macam lah. Dia yang kecil-kecil lagi lah, dia boleh buat cuti ke, dia punya salary ke, calculation apa, dia punya monthly punya apa, salary information punya tu. Produk ni pun banyak juga produk. Yang produk yang yang dia terima dengan yang dekat dalam kedai, store, in-store, in-house. Kalau dia memang untuk seller, yang dia keluar kan, dia produk tu dia create sendiri and dia keluar. So, ada banyak benda yang kita boleh create untuk produk dan customer dan sebagainya. So, kita guna MySQL dekat dalam Unix ni, Windows punya platform. Kita guna MySQL. Kalau apa tu Windows, mungkin kita guna MS lah, Microsoft dan SQL. So, database query ni untuk kita request service daripada server lah. Sama ada kita nak display ataupun retrieve record, contoh select last name from employee. Yang ini kita tanya dekat employee punya table. Apa dia? Satu kolom sahaja senarai dia. Senarai nama employee yang last name dia start dengan, maknanya ikut last name lah. Okay. Dia keluarkan nama last name semua. Yang ini satu je last name. Kalau all, kita guna wildcard star. Awak dah belajar dah kan SQL. So, SQL tutorial boleh check dekat situ lah, dalam mysql.com untuk MySQL database punya. Okay, tapi dekat sini saya ingat dia ada dekat dalam W3 School kan, SQL under SQL nampak tu kan. W3 School SQL default apa tu. So, boleh dia bukakan kita kan dekat sini. Tu SQL. So, ni yang SQL punya. PHP dekat sini, ni SQL. So, SQL dia ada banyak dekat situ dia. Ni semua ni ada ni. So, kita tak payah cover lah kok yang ini. Satu-satu ni kan awak dah belajar detail semua dekat dalam awak punya apa nama tu, database kan. Dia punya select, distinct, where, order by, and, or, not. Okay, insert into.
Okay, semua-semua kan. Kemudian update, kita delete, select. Kemudian min max. Ni semua ni. Min max count. Kita nak minta database untuk buat calculations. Contohnya dekat dalam tu ada berapa banyak employee punya tu. Contohlah. Okay. Dekat sini ada berapa banyak produk. Count product. Number of product. Kan number of product. So then bila kita run SQL, dekat sini ada produk punya tu SQL, dia ada 77 count. Dia ada 77 produk dekat dalam tu. Bila kita tengok produk dekat sini, dia ada banyak. Berapa? 1 sampai 77 kan? Ada 7. So dia just count kan? So dan ada banyak lagi lah sum. Kalau kita ada contoh dekat sini sum quantity from order details. Okay. Kita buat simple je dia gitu. So bila kita run, yang order details ni ada berapa quantity yang dia tu ada dekat dalam tu. Order details dekat sini. Quantity of order detail. Quantity. Berapa dia? Quantity ni campurkan semua-semua dapat berapa tadi? Itu dia tanya tadi kan. Order detail. Ini yang order punya tu table ada 518 record, tapi total quantity yang dia tanya tu dekat sini kan. Sekarang ni order. Ini kan. Itu. Ada berapa quantity? 12,700. Okay. So then lagi average pun sama juga, kita boleh dapatkan average. Average price of from produk punya column. Daripada produk tu price dia berapa? Ni RM28 kan. $28. Kalau kita tengok produk dia ada price dia berapa? 18, 21.35 dan sebagainya kan. Jadi RM28 kan dia punya tu. $28 lah yang tu dia punya average dia. Kita boleh tengok. Kalau kita buat kita nak buat search, kita kena guna like. Macam ni kan, from customer table, kita nak ambil semua dia punya record tu, semua kolom dia. Tapi kita nak yang customer yang ada awalan A. Contoh dekat situ kan. Awalan A, the wildcard tu. Sini. Wildcard punya tu. Okay, so dekat bawah ni lah wildcard ni. Jadi yang awalan A, so represent 0 or more character. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kita guna ni percent. Represent single character. Kita nak cari sekurang-kurang satu karakter sahaja. Yang ada satu karakter sahaja. Represent any single character within the bracket, dalam bracket. Kemudian dalam bracket itu maksudnya yang kita nak itulah, nak search dekat dalam. Dan yang ini dan sebagainya lah. So yang kita guna mungkin yang inilah kot. Yang ini ataupun yang ini single character. Ataupun boleh juga ini. Ataupun kita enclose. Yang ini dalam kita enclose antara ni lah. Ataupun yang A punya tu. Yang starting up. Yang ini apa? Yang ada ES punya tu. So kita dekat sini ialah ES tu dekat customer. Yang ada customer name tu, customer table customer name dia ada ES dekat dalam tu. So yang customer name ni ada ES. Ni ada ES, ni ada ES. Yang last punya. Okay. Tapi kalau kita nak yang tengah-tengah dan kita letak situlah tengah-tengah. Yang tengah-tengah ada ES. Yang ada ES tengah-tengah ni ES tengah-tengah. Okay. Belakang pun boleh juga. Tengah pun boleh, belakang pun boleh. So kita boleh pakai yang inilah. So ini yang ada ES dekat dalam tu, dia return 23. Kalau yang tadi tu je ada berapa dia return? Dia return 6 je. Yang tu. Maknanya kalau tengah-tengah tu dia akan cover semualah. As long as ada ES. Kalau ada E sahaja, dia lagi banyak lah kan. Sebab ada E je. Berapa? 14. Ini berapa yang ada E? Ada E. Okay, so yang ini dia punya wildcard punya tu. Kemudian yang ini apa? In operator allows to multiple value in a V class. In operator add multiple O, dia pakai O. So yang ini pakai O lah, sama ni. Dekat sana. In maknanya ada 3 kolom kita nak. Ada tak customer yang dia punya country dia
Maksud dia 3 country ni kita nak paparkan yang ada dari Jerman, France dengan UK. Okey. Maknanya 3 country tu kita nak paparkan. Yang ada dari 3 country. So dia ada Germany ada, UK ada, lagi France ada. 3 country. Betul So again between ni apa dia? Between 10 to 20 produk dia punya price between. Ini between. So kalau price dia 10 to 20 ni pakai between lah. 10 minimum 10, maximum 20. Min max lah lebih kurang. Ini sama macam yang ini. Min max. So function return the smallest value minimum, function return the largest value. So yang ini min punya price yang paling rendah punya price yang paling rendah. So RM2.5. Price yang paling tinggi kita taruh max. So 263 itu min max Lepas tu count kita tadilah count tu kan, kita dah count berapa produk yang ada. Produk ada berapa? 77 produk. Sum tadi dah average, like tadi, wildcard. Okay dah, between aliases ni kita ada customer dekat dalam customer punya table, dia ada customer. Tapi kita tak customer ID, tapi kita bagi dia punya title dia ID je dekat situ. Kita nak paparkan dia punya result dia, kita paparkan ID. Kita memang ada apa customer ID dekat situ, tapi dekat title tu kita ni apa customer kan, dia ada customer ID dekat situ. Kita paparkan ID je, title je, kita nak title je. Ini kita join dua table. Contoh dekat sini join table kan. So kita ada customer table, kita ada apa table, order table. Jadi bila kita join customer ID, customer name, contact name, country dekat dalam apa tu, dekat dalam customer table, dia ada nama, ada contact dia, country dia, customer ID. Dalam order dia ada order ID, customer ID dengan tu. So basically dalam order dia ada order date lah dekat sini. Yang order dekat sini, yang nombor dia, dekat nombor customer tu. Siapa dia? 22, 37 yang nama dia tu. Dua ni Ana Trujillo tu kan, yang order. Tarikh dia ni. Jadi kita nak paparkan apa? Kita nak paparkan yang order dia, ni order ID order ID. Kemudian yang kedua nama yang order tu, yang buat order, dan tarikh order. Tapi tarikh order daripada order kan, daripada order. Yang nama tu daripada customer. Jadi kita combine dua. Jadi kita combine dua, ni nama dia join. Okay, inner join punya tu table. Inner join dia kita combine dua. Kita pilih lah daripada mana-mana customer table, kita ambil customer. Daripada mana-mana order column, kita ambil order ID. Dan daripada order, so yang customer ni je, yang order tu ada dua. Customer ada ini sahaja, yang order ada dua. Okay. Dia pakai dot convention. Okay. So yang kita nak matchkan dia ialah yang customer ID dengan yang customer ID lah, yang kita nak matchkan antara dua table tu. Okay. Yang ini match ni yang biasa primary key lah, unique. Okay. Okay. So kemudian inner join tadi, join tu inner join lah tadi. Dan left join or right join. Yang ini left join, dia ambil yang sebelah kanan, kiri. Okay. Yang right join dia ambil sebelah kanan. Dia lebih kurang inner join je. Okay. Full join semua dia ambil. Kalau yang inner join hanya sebahagian sahaja dia ambil. Yang dia tu. Okay, jadi awak kena test dah semua. Full join semua. Okay, self join ni sendiri punya. Dia balik semula dekat dia punya database dia. Balik semula. Okay, cumanya dekat sini apa kita create child dia lah. Okay. Yang penting dekat sini kita nak paparkan
Yang ini kita nak bagi dia nama lain contohnya. Okay. Okay. Union, kita combine SQL operator union. Operator used to combine the result of two or more selected value. Yang ini kita combine dia punya tu. Ini semua awak dah buat lah. Okay, select city from customer and then select city from customer daripada from supplier, order by city. Dua-dua ni customer dengan supplier. Kita ni from customer, city from customer and then jadi kita combine kemudian kita orderkan. Maknanya ada daripada customer mungkin dia kita combine dua-dua lah. Satu daripada customer, satu supplier yang ada city punya. Dua-dua maknanya tak kira lah orang tu supplier ke, orang tu customer ke, yang penting kita nak senarai dia punya city dia dari mana. Okay? Dia combine. So and then kita group by. So and then semua ni awak dah belajar dah. So kita tak perlu nak kena itulah. Group by country kat sini. Customer ID and then country. Kita group by itu. Jadi kita macam ni kan. Argentina ada berapa orang? Australia ada berapa orang? Jadi kita boleh tahu berapa bilangan orang daripada company daripada country tu. Kalau company juga pun boleh berapa contact number daripada company tu kan. Ni group by dia by count number, by record, number of record. Okay, so ada banyak lagi kan. So kita yang penting kita benda ni kita dah tahu. Okay. So kita back ke dia punya database. Kita tengok macam mana nak buat database. So untuk buat database ni awak ada dua kaedah lah. Satu sama ada awak guna object oriented punya ataupun procedure oriented. So awak boleh guna. Yang saya nak tunjuk ni adalah yang procedure punya method lah. Procedural punya. Okay. Procedural bukannya object oriented. Ni data object. So kita pakai yang procedural MySQL. Apa beza dia? Ada beza. Mana yang awak biasa guna. Kalau awak nak buat programming object oriented punya programming, awak guna object oriented. Kalau awak nak guna procedural, awak gunalah procedural. Okay. So then yang ini untuk yang object oriented punya SQL connection. Object oriented. So ni yang connection dia, kita ada SQL connection yang ini MySQLi. Ni object oriented punya, dia bagi server name, username and password. Daripada mana? Daripada ini variable ni kan. Kita nak masuk terus pun boleh juga. And then yang ini kita buat connection. Kita simpan connection dekat sini supaya nanti kita boleh guna dekat mana? Dekat checking connection. Contoh dekat sini. Count dia ada tak error? Kalau ada error, dia paparkan fail punya text and then dia bagi log dekat sini. Kalau okay, then dia terus paparkan connected successfully. So basically yang ini apa? Dia check dia punya connection lah. Yang ini dia punya tu. Ini kita create dia punya connection. Ni dia connecting. Yang ini check connection, ada error ke tak ada. Yang ini apa? Object. Yang procedural pun sama juga, dia ada dia punya variable, dia argument dia, server name, username, password sama. Cuma beza dekat sini MySQL connect, yang ini MySQLi. Itu je beza. So nak pakai yang mana? Object oriented ke procedural? Pakai procedural untuk yang procedural punya programming. Okay. So yang ini ini procedural. If connection not connected lah, nak connected, dia kata connection fail. Die, lepas tu dia bagi tu. Bagi apa? Dia bagi message connected, connection fail. Ini dia bagi error log. Dan yang ini pun sama juga. Ini objek punya. Yang objek punya connection dia guna new PDO. Lepas tu dekat tu MySQL host name, complicated sikit kan dia punya kaedah dia. Kemudian count set attribute. Okay. Dia ada apa tu? Dia ada error handling punya tu method dia. Try, dia capture punya tu.
Dan dekat sini set the PDO error mode for to exception. Dia buat exception punya tu handling. Error exception handling. Yang bagus yang ni lah. Dua-dua ada kan? Tiga-tiga ada. Ni exception handling. Okay. Tapi exception handling dekat sini dia just if not connected dia just tu kan. Sama jugalah dekat sini kan. Dekat sini dia kata connection dia set attribute pun semua. Kalau okay, then dia kata connection connected successfully. Kalau exception dia ada error, dia taruh tu apa nama? Fail. And then dia bagi error message kat situ. Okay. Ini handling error handling. Dan kita kena close connection. Untuk yang object oriented, yang tadi itu database connection, close. Untuk yang procedural, kita just guna con dekat sini. So awak boleh nampak kan, kalau object oriented dia ada object oriented punya simbol dekat sini. Kalau biasa kalau dia pakai dot convention kan, ada yang pakai dot convention, ada yang pakai arrow convention. Ni tapi dua-dua tu dia punya object oriented punya cara untuk dia nak access dia punya ni connection punya tu, dia ni close method, ni connection punya object. Jadi dia access dia punya internal method dia. Tapi kalau untuk procedural, dia function MySQL close, dia just close je, close connection. Okay. Itu je beza dia. Sama ada guna dot ke ataupun bukan dot lah, ni arrow symbol ataupun ni. Yang biasa punya lah, normal punya ni function, ni built-in function. Kalau PDO dia just create null je. So nanti bila awak check, kalau dia guna code null, ni PDO. Kalau dia dalam bracket je, okay, ni procedural. Kalau dia ada convention error, arrow or dot, dia pakai object. So awak boleh pakai. Tapi jangan campur-campur lah. Bila awak guna procedural, guna object. Okay, ni saya nampak So yang ini apa? Yang ini untuk dia buat connection localhost punya komputer, username and password. Ni dah buat connection lah. Ni nak buat connection. Create database ni nak create database. So dia punya creating database SQL query ni, create database MyMDB. Nama dia MyMDB. Okay, nak create database, and then lepas tu check kalau dia successfully created. Kalau tak error, dia close connection. Untuk procedural punya sama juga, dia guna MySQL underscore connect. Ni dia punya connection dia. Lepas tu dia simpan juga dekat situ. Kalau ada connection dia ada error, not connected, maksud dia not true, not connected or fail, dia akan taruh fail. Otherwise dia terus run je, terus create database kat sini. Dia terus create SQL punya ni query, dia run SQL query. So cara dia MySQL underscore query con and SQL. So dia ada dua argument dekat sini. Apa dia? Satu, dia punya connection dia to database. Maknanya kita tahu database yang kita guna lah dekat sini kan. Oh, dia tak taruh juga. Dia patut complete ni, server name, username dengan database sekali dekat sini, dekat belakang. Oh tak, tu yang tu. Sebab baru nak create database. Okay, tak perlu. So ni create database MyDB. So then sampai habis dia close. Kemudian yang ni PDO punya sama juga, PDO dia pakai convention ni pula kan, PDO. Okay. And then so PDO dia banyak guna apa? Dia sama jugalah lebih kurang dia macam ni dia punya dia. So a great benefit of PDO is that it has exception class to handle any problem that may occur in a database query. If an exception is thrown within the try catch punya tu block, the script start executing and flow directly to the first catch block. In the catch block above we echo the SQL statement generating. Dia kata PDO ni bagus, tapi semua bagus lah, janji boleh pakai. So kita yang kita nak pakai ialah procedural. So creating table. Tadi creating apa? Creating database. Dah biasa dah tu. Ni review untuk awak lah, awak punya database. So create table. Guna create table punya
SQL query. So create table, nama table dia my guest, and then kita ada ID which is the primary key, and then auto increment. Lepas tu first name baca of not now, dia ada 30 karakter ni pun, last name pun 30 karakter, not now. Kemudian dia ada email dia 50 karakter, yang ini now pun boleh. And then register timestamp ni date lah, nak update current timestamp. Okay, yang ini register date nama dia. Yang ini last name. Yang ini kecil ni untuk apa? Kolom Yang besar ni yang dia punya attribute dia. Okay. So not now ini maksudnya kena masukkan default, dia ada default value, set value. Unsigned ni untuk yang apa? Dia tak ada positif negatif lah, dia positif sahaja. Dia tak ada negatif Jadi dia integer positif sahaja. Yang ini. Dia tak boleh masukkan negatif, itu unsigned. Kemudian auto increment dia primary key, and then itulah dia punya key. Dan dekat sini untuk object oriented punya apa nama ni, dia buat apa? So must be ini object oriented. For example, show how to create a table in PHP for object oriented. So untuk object oriented, kita nak create table, kita kena ada database kat situ. So kita create connection dulu. So dekat sini kita ada connection con, kita simpan dalam con tu MySQLi. Mana pergi dia tu, ada kadang ada underscore connection kan. Tak apalah, kita pakai yang ini pun boleh. Dua-dua pun boleh. Orang yang buat ni dia nanti jangan marah dia, ada dua orang yang buat, dia buat dua benda, dua built-in. Ya, awak pakai yang mana-mana lah. Kalau yang buat kan, dia yang buat. Kita pakai je. Dia dah buatkan untuk kita. So MySQLi untuk connection, server name, username, password dengan database yang kita nak connect. Kita letak dia punya statement tu untuk connection dekat sini. Ini dia dah run connection, dia dah connect dah. Tapi kita simpan dia punya statement tu dekat situ supaya kita boleh pakai. Contoh bila kita nak test sama ada error ke tak ada, jadi ada tak connection punya error. If connection ada error, dia akan taruh ni. Always dia start dengan catch punya error check. Jangan buat error kemudian. Itu dia punya dia punya cara orang developer lah buat, cara programmer buat, dia akan test dulu. Sebab banyak yang error daripada yang betul kan. Betul satu je, yang lain tu semua error. So that's why dia akan check error dulu. Kalau tak ada masalah, dia akan terus create dia punya tu SQL punya table. So cara dia lah, kita bagi dia punya tu SQL punya query, dan kita simpan query tu dalam masa yang sama dekat dalam SQL punya variable. So apa dia buat adalah kita create satu table, nama dia my guest. Dekat sini ada ID, first name, last name, sama jugalah tadi. SQL query tu dia tetap sama kan, sama. Lepas tu dia akan check sama ada dapat tak dia create my guest punya table. Kalau dia tak ada masalah. Yang ini dia create dia akan test, dia test betul dulu. Kalau betul okey lah, dia cakap. Kalau tak okey, dia just letak error je. Boleh sama ada nak tukar yang tak betul dulu, kemudian baru yang betul pun boleh juga, depend on dia punya condition. Kalau yang ini, kalau okey je baru dia buat, maknanya dia letak yang last supaya dia nak try, dia catch error dulu. Yang ini dia nak sungguh-sungguh, yang ini okey, so dia start dengan okey. Yang okey dulu dia test. So and then untuk procedural punya example procedural ni apa? Object orientednya. Untuk procedural sini sama juga. Yang ni patutlah tadi MySQL aja, ini object oriented, sorry. Untuk yang procedural ada underscore connect. Ini procedural underscore connect. Jadi kita guna yang ini procedural. Dan seterusnya. Ni sama je lah. Kalau itu semua sama. So beza dekat sini dia guna ni dia dia tanda seru ni kan. If not connected, okay. Kalau nak campur pun boleh juga, sama ada run tak run lah kan. Mungkin boleh run juga, tak ada masalah. Campur PDO dengan procedural punya programming, punya programming PHP, okey juga, dia tak kisah. Dan PHP insert data ni untuk kita nak masukkan data dekat dalam kita punya table. Tadi kita dah create table, nama dia my guest tu kan. Dia ada nama
Dia ada nama, kita nak masukkan nama, first name, last name, and then email dekat sini kan. Ada email, 3 tu je lah. Okay, so kita nak masukkan, so database kita guna apa? Untuk object oriented punya ni, pandailah kan. So insert tu sama je lah. Dan baru dia run SQL punya tu. SQL ni dia run SQL punya, dia test SQL punya tu. Query SQL tu dia run. Okey ke tak? Okey, terus masuk. Ni SQL punya statement tau, dia belum lagi run. Yang ini yang dia run. Okay. Ni yang ini je yang dia akan create dia punya tu connection. Ni create dia punya connection. So dia test connection ni ataupun pakai yang ni lah, complete lah bantu je. Ini je dia punya connection. Dia create connection. Kalau ada problem, dia letak, dia kata ni kalau okey. Kalau okey dia kata create successfully. Kalau ada problem dia letak error, and then dia punya error ni dia taruh kat situ dan dia close lah. Sama juga untuk procedural. Sama juga. So dia check connection. Kalau tak dapat, dia letak dia punya error. Kalau tak, dia create, dia akan masukkan data lah. So insert into my guest punya table. Apa kolom yang dia nak masukkan, first and last name, email. Dan dia punya value yang dia nak masukkan, contoh tu semua kan kat situ. Kalau ada problem, dia akan taruh error. Kalau tak ada problem, dia then successful. Okay, itu inserting data. Lepas tu kita nak get last ID, insert multiple data. Ini multiple data punya. Kalau satu je tadi, kita kita buat satu je lah kan. Kalau multiple, so then dekat sini. So ada auto increment ID, baca. Sini ya, masuk. So ini sama je create table. Yang ini apa? Ini insert. The first example equals to example from the previous insert data, except that we have added one single line of code to retrieve the ID of the last inserted record. So we also record the last ID, inserted ID. Dia cuma ambil dia punya last ID je. Dekat mana? Last ID. Now record created successfully. Last ID is last ID. Last ID apa ni? Object oriented. Dia ambil yang last ID. Yang ini procedural, last ID sama juga. Dia ambil last ID. Inserted last ID. Yang ini pun sama juga. Dan yang ini apa? Multiple record. Yang tadi banyak lah. Ini banyak. So kita masukkan SQL. Dia run SQL banyak kali lah dekat sini. So ada SQL. Ditambah. Okay, so then dia guna multi query SQL. Sebab dia ada SQL yang ni dengan yang ni dia tambah je. Okay. Tapi lagi baik kita, kalau nak buat banyak lah, lagi baik kita buat satu-satu lah. Okay. Nak insert data. So yang ni apa? Another SQL must be submitted by semicolon. SQL punya tu semicolon, dia ada semicolon dekat sini. Separated by semicolon. So yang ini ni dia punya first SQL. Ni another SQL, tapi dia ada semicolon kat situ dan semicolon. Last sekali ada semicolon. Okay, lepas tu ini pun sama juga. Ini pun sama. Dia SQL tu tetap sama lah awak dah belajar yang tu dekat dalam database. Ni MySQL prepared statement. Pressure average for against SQL injector. Yang ini untuk kita punya nak securekan SQL punya data lah. Ini sangat penting lah. Dan ni apa, the following example use prepared statement inbound parameter in MySQL. Ni prosedur punya tu. So kita guna, okay, ni apa, prepared ni kita guna prepared untuk injection punya, prepared and bind. So insert into my guest. Lepas tu dia taruh dekat situ connection statement dia. Lepas tu set parameter, dia punya bind parameter dekat sini, and then prepared punya parameter dekat sini. Prepared and bind parameter dekat sini kita create.
Lepas tu set parameter nak execute dia. First name, last name. Dan semua-semua lah. And echo record was created. So, pulang awak lah, awak nak pakai yang ini ke ataupun nak pakai satu-satu yang dekat situ, boleh. Kita ambil example pakai yang satu-satu lah. Okay. Kemudian code line to explain from the example book inserted ni, then in our SQL we insert question marks where we want to substitute an integer string double. Okay. Kalau kita nak guna apa nama tu, insert any value, kita guna question mark je. Nanti lepas tu kita akan substitute benda tu dengan apa tu, dengan actual apa-apalah string ke number kan, dengan apa statement execute punya tu. Yang ini yang kita nak masukkan. Jadi kita siapkan statement tu, dia punya connection dengan parameter binding parameter. Okay. Ni untuk banyak-banyak lah sekali masuk. Okay, lagi the argument might be one of our type, integer, double string or block. Block ni objek punya apa nama tu, objek punya yang kita nak hantar, nak masuk objek lah dalam bentuk objek. Big amount of apa tu, dekat situ kita nak masukkan benda yang besar dekat dalam satu tu, kita enclosekan dalam bentuk blok lah, convert dalam bentuk blok. Benda yang besar kan, nak masukkan data besar, kita pakai blok. Okay. So, contohnya kalau kita nak copy ke kan, ataupun nak create new one ke, nak transfer ke, kita guna blok. Bukan satu-satu lah. Yang ini baru 3 kan, baru 3. Ni. Jadi kalau pakai blok tu yang 100, 1000 record ke 10,000 record ke, kita pakai itu. Kemudian PDO, prepared statement sama juga, pakai PDO sama. Cuma beza dekat dia punya syntax je lah. Ni select, delete, update and limit data. Untuk select ni kita preview data. Select statement kita pakai select from column name, select from column name, select column name from table. So, kalau kita nak select semua, kita pakai star daripada table apa. Okay. Jadi dekat sini kita buat connection. Lepas tu kita nak buat apa tadi? Kita nak select, ada apa kolom yang kita nak select. ID, first name, last name. Ada 3 kolom daripada my guest table. So, then kita run query dia, con. Ni kita run query. Con. Ni apa? Procedural. Object oriented. Object oriented MySQLi ni je, tak ada underscore. Dan dia pakai object notation. Con ni object notation. Dia call dia punya query method. Dia tak dekat result. Kalau result dia, dalam result ni dia ada 6 row dia greater than 0. Ni 6 row dia greater. Maknanya ada record, baru dia akan fetch record tu, dia pakai apa? Fetch associate. Fetch associate. Associate ni apa? Associative array. Yang kita kan tahu array tu kan, array kan ada 2 associative tu. Kalau multiple dia lain, ni associative array. So record dalam bentuk associative array. So first record ID dia apa? ID 0, row column dia apa? Column untuk ID, column untuk ni kita fetch by rows. So kita fetch esok, kita simpan dalam row. Jadi untuk setiap row tu dia ikut ID. Untuk first ID punya ikut dia punya row lah, record lah kan. First ID apa semua masing-masing lah. Sampai habis lah kan dia punya kolom tu. ID, name, ID, first name dengan last name. Dan last kali dia close lah. Otherwise kalau tak ada result, dia tulis no result or zero result. Untuk prosedur pun sama. Ini yang kita pakai So sama juga MySQL underscore connect ni. Kemudian con dia. Kemudian select ID. ID first name last name. SQL. So kalau dia punya sama juga MySQL underscore 6 rows ni. Greater than 0. Dia ada data dan baru dia akan fetch data tu. While dia punya result ni MySQLi, dia ada result dia, kita letak dekat dalam row. Selagi dia ada record,
dia akan print record, echo record sama. Ini pun sama. Ni select. Ni kita call select. Maknanya kita retrieve. Kemudian kita ni PDO ni PDO. Yang ni delete punya. Contoh yang delete punya kita guna delete statement lah. So delete from and then table name. Ni kalau kita nak delete, so kita contoh dekat sini where dia guna where punya some column and then dia punya argument dia dekat sini value. Contohnya kalau kita nak delete record nombor 1 yang ID equals to 1. Jadi kita letak delete from nama table tu and then where nama kolom tu ID sama dengan 1. So dia yang kolom 1 ni dia akan buang lah. So, contoh dekat sini my guest table dia ada 3 Duli dan register date dia tadi. So untuk dia nak delete record nombor 3 yang ini, so, daripada my guest table, so dia ambil yang ID yang nombor 3 lah. So dia punya itu je lah, delete from my guest where ID equals to 3. Okay, yang ni sama jugalah, beza dia apa objek ke ataupun prosedur. Mana-mana dua, salah satu daripadanya lah awak boleh pakai, boleh jalan je. Okay, yang ni PDO. So dah habis lah, dia dah delete lah. Kemudian yang ni update. So untuk update punya, kita guna set update table name. Set apa dia punya tu yang kita nak update. Set kolom dia apa, value. Kolom dia apa, then value. Where, dekat mana yang kita nak update. Dia punya apa, dia punya contohnya ID equals to berapa yang kita nak update. Dia 2 dekat sini, mungkin kita nak ambil ID 2 ke kan. Jadi untuk yang ID 2 punya, kita nak buat update my guest, set last name dia yang kita nak, yang and then where ID equals to 2. So dia akan tukarkan kepada do lah, daripada mo kepada do. Mui, do. Okay, ni procedural lah. Dan PDO sama juga. Okay, so yang ini after record is updated, dia tak boleh jadi macam tu lah kan. Kemudian untuk limit punya, kita nak limitkan from 1 to 30 punya. Jadi kita limitkan 30 lah. So 1 to 15, 16 to 25, 26 to another 15 kan, 40, 45 to whatever lah. So offset of 15. Limit lah. So limit 10, offset 15. Yang ini dia dalam page tu dia bagi 10 je. Offset tu maksud dia start daripada berapa ke berapa. Daripada katalah start daripada nombor 10, dia paparkan 10 sampai 20 limit dia. Okay. Tapi ini starting point. Okay. So assume that we wish to select all from 1 to 30. So kita guna limit 30. The SQL query above we run will return first 30 records. Okay. What if we want to select record from 16, 25 inclusive? So kita guna offset. MySQL also provide a way to handle this by using offset. Kita pakai offset. Okay. So kita then kita nak start on record 16, di starting up tu kan, offset 15, offset 15, return only 10 records, tapi dia start dekat mana, starting part dia nanti. Okay, tu offset dia. Maknanya start dekat record 16, so offset 15, kita nak paparkan 10 record sahaja, start daripada 16, 17 sampai berapa, sampai 16, 26 lah kan. 26 tak boleh, sampai 25. Ada 10 sahaja. Okay. Ataupun pakai syntax macam ni pun boleh juga. Set juga. Oh, dah habis. Okay. So, tak nampak kan bendanya kan? So, saya ingat okey lah kot. Kita nanti untuk dia punya exercise kita buat dekat dalam lab lah, lab 3. Section 3 dah buat dah. Okay.
But anyway, kalau dia ada yang last tu yang lambat sikit kan, dekat section 3 ada error tu, tapi okey lah, semua dah okey kan. So awak boleh tengok juga section 3 punya tu saya dah postkan juga dekat dalam online tu, sebab dah ada dah online. Saya dah post online. So dekat sini lecture lab sudah ada dah ni, lab 6. Saya panjang sikit lah, mungkin yang lain tu mungkin lagi pendek kot. Ni kan dia terus masuk dekat siap. Nampak lah. Ni semua complete dah ni. Yang ini first name punya is complete. Dia punya interface biasa je kan. Tapi kalau kita nak guna interface, kita integratekan dengan Bootstrap lah. Okay, nanti mungkin section 1 dengan part dengan 2 kot saya akan try integratekan dengan Bootstrap. Okay, so yang semalam punya yang kita buat, kita tengok dulu yang simple-simple punya. Ni chapter 6. Chapter lab 6 kan. Lab 6, kita tengok lab 6 punya. Lab 6, sedap lab 6. Section 3 lab 6. Section 3 lab 6 yang ni. So kita ada kita nak insert data. Kita pakai insert data ni kita guna localhost root. Kita ada masa sikit lagi, kita boleh kita ada localhost yang ini untuk connection dia. Kita username ni untuk login lah, password kosong. SMS ni dia punya database yang kita create database ni dekat dalam mana, dalam database database phpMyadmin phpMyadmin. So kita ada SMS tu, kita ada table dia apa, my guest table yang tu. Kita ada ID, first name, last name, email. Kat sini kita taruh register punya tu. And then dia ada ID dekat sini lah. Okay. Lepas tu kita ada ni insert data untuk kita nak masukkan, insert into my guest punya table, first name, last name, email. Okay, jadi kita letak value lah dekat sini kan. Ini apa ni? Fname, first name, last name. Insert data. Okay. Insert data ni daripada display record, insert data, insert form lah ni, insert form daripada insert form. Okay, daripada insert form yang ni. So dia akan pergi dekat insert data ni, dia guna get method, first name, last name, email, ada tiga type text lah, first name, last name, email. Yang section 3 punya dengan section 3. So kalau kita buka, nanti yang lain pun sama jugalah, mungkin ada beza sikit lah nanti. Sebab nanti yang lain tu saya akan guna mungkin Bootstrap. Ni dah ada, saya dah integrate sikit Bootstrap. So kita ada table ID, first name, last name, email. Dan of course dekat sini ada update and delete. Mula-mula tak ada. Nanti awak cek dekat dia punya tu, dekat video section 3 Okay, yang section 3 punya. Ni kita akan insert tu. Sebelum ni kita insert kemudian kan delete dengan update. Yang sebelumnya ada ID, first name, last name dengan email. Okay, bila kita nak update, kita nak dia punya button update, delete, kita ada button delete dekat sini. So and then lepas tu kita nak add data, kita nak insert data. So kita ni insert data pakai insert form lah. Kita pergi dekat insert form. So dia masukkan dekat sini. Ini tak boleh masuk lagi yang Bootstrap kan. So kita ada dekat sini. Kalau kita tengok yang data yang dah ada, ni ada berapa? 16 record. Okay. Jadi kita masukkan contoh testing, test name, test last lah. Ni email kan, name @gmail. Okay. Bila kita submit, dia akan terus pergi dekat mana, employee, balik semula dekat sini. Tapi dia dah masuk dekat dalam insert record. Dia masuk dekat dalam insert record. Bila kita klik pada insert form ni, dia akan pergi dekat insert data. Insert data dekat sini. So dia ambil apa yang dia ni di connection. Dia ambil apa yang dia submit daripada form tu. Dia taruh dekat situ. Lepas tu dia terus buat connection. Lepas tu dia insertkan. Apa yang dia insert tu yang dia ambil daripada data yang dia submit tadi. First name, last name dekat sini. Dan dia masuk dekat dalam sistem. Dan dia paparkan display record. So display record yang ini dia paparkan semula. So then sekarang yang
tadi berapa? Ada 12 tu, 16. 16, sekarang dah 17 kan. Test my name Gmail kita masukkan. Nak delete my key, kita kalau update, kita update. Yang update ni dekat sini. Yang update punya kita ada update form. Tak start daripada awal memang tak faham lah kan, tak nampak lagi. Kalau nanti tengok mula-mula video ni daripada awal, ada yang video ni daripada awal sekali, sebelum tak ada apa-apa lagi kan, sampai complete semua tu, complete system tu. Ni S3 ni, itu yang 1.2.1.4 tu kemudian lah. Okay, so ni, so yang ini update form punya. So update form tu apa yang dia, yang ini ni apa yang dia ambil daripada dia hantar dekat dalam display punya button tu, dekat dalam update button, okay, dalam display record punya update button dekat bawah ni. Dia ada update button ni. So yang ni update button, sini update button. So yang dia hantar ialah HTTP localhost S3 labc update form, dan dia bagi dia punya input data tu, bukan input data, dia punya row punya data record. So dia akan ambil row ID, dia akan ambil first name, dia akan ambil last name, dan dia akan ambil email punya. Dia hantar pergi dekat mana ni? Dekat dalam update form. So update form yang ini dia akan dapatkan daripada yang tadi tu, guna get tu, kemudian dimasukkan dekat dalam sini. Lepas tu dia masukkan dekat dalam form. Yang ni form dia, yang ni form. Nanti lepas tu dia akan, bila tekan submit, dia akan terus hantar pergi dekat update. Yang value yang dihantar, kalau you tengok update punya tu kan, yang update ni, update ni, update ni kan, yang 16 tadi tu ni kan, kita klik pada update 16, my key keluar tu, last name my key last name dia Gmail kat situ, key lah dekat situ, my key ni, my, yang ini my Gmail. Okay. So then bila kita submit je, ni dekat mana? Dekat update PHP form kan. Bila kita submit je, dia akan hantar pergi dekat update. Dia terus update. Tapi update tu dia terus paparkan apa? Yang dia terus paparkan dia punya display record punya tu. Okay. Macam mana dia paparkan? Dia terus pergi dekat ni update sini. Dia terus paparkan, dia pakai apa? Header location. Dia terus display ni at the end of dia punya tu. Selepas dia update. Update dia punya update lah update table dia first name dia value, last name value, email value, ID yang kita submit tadi tu. So then dia update lah yang tu kan. Lepas tu dia terus buka location display. So dia update lah. So bila dia buka je, yang dia dah buka, yang dia buka tu yang updated test, dia punya name, my key, my @gmail tadi yang kita update kan. Okay. So yang test ni, katalah kita test name tu kan, kita update test star whatever lah. Okay, ni dia punya tu kan, email dia kan. Right, bila kita submit yang ID 17 tu, dia dah tukar dah. Okay. Dan kita, kalau kita nak delete, contohnya John 2 ni, kita nak delete, just delete je lah. Bila kita delete kat sini, kalau tengok dekat bawah sebelah kiri tu, dia ada localhost S3 lab6 delete.php id id equals to 4. Nampak tak? Okay, dekat sini awak tengok, dekat sini. Nampak tak? So bila kita delete je, dia akan submit benda ni dekat mana? Dekat delete punya page. So dekat delete tu yang dia ambil ialah id. Lepas tu baru dia delete from guess where id equals id. Yang dia ambil tu ni, yang ni. Okay. So then dia akan delete. Lepas last sekali dia buka balik dia punya yang display record tu, dia punya list tu, display list, record list. Okay. So dia buka balik. Jadi bila kita delete je yang John 2 ni, dia terus buka balik John 2 dah tak ada dah. Okay. Dia dah delete. Okay, dah selesai kan. Okay, so then lepas tu apa lagi? Tu delete So tadi kita nak insert data ada, update data, delete data dah. Apa lagi? Dah tak ada dah. Habis itulah kan. Dah selesai lah. Itulah. Update semua dah ada.
So ni yang kita ni dah kira komplit lah ni. Kita ada ni untuk retrieve, select. Search lagi, tinggal search. Untuk yang search punya, kita ada search form, ada tak search form? Form search. Ni form search. Kita ada search dengan form search. Yang untuk search punya, ni search tadi. Ni search. Untuk search punya, untuk search kita ambil dekat sini get first name. Kita nak search dia punya first name, search item, jadi search item. Bayarat dekat sini kita kena guna like. Yang semalam punya dengan section 3 saya tak guna like, saya terus guna last name je. That's why dia tak dapat ataupun first name. Susah nak dapat. So kita pakai last name, like dekat sini. Kalau awak terus pakai equals tu memang dia akan ambil exactly lah. So kita tak boleh pakai tu. Kita pakai like instead of equals tu. So that's why lah. Tapi saya tak nampak, awak mungkin nampak kan. Saya tak apa nampak semalam sebab nak cepat kan. Okay, so dekat dalam search item ni kita ambil daripada form ni, yang form search ni, yang kita ambil first name. Ni dekat sini form search kan. Ni ada form search, pergi dekat search, dia ada satu text search by name, lepas tu first name dekat sini, then dia submit. So kalau tengok untuk yang search punya, boleh taruhlah dekat sini kan, untuk search punya contoh dekat sini, search ni kan yang sini, boleh pakai yang ini form ni. Ni daripada navbar ni, ataupun terus pergi dekat ni pun boleh juga taruh katalah John kan, J search, dia akan paparkan tak ada, zero result. Okay, anyway ada abu, huruf kecil tak ada, huruf besar bukan, huruf besar tak, huruf kecil tak, huruf besar je ada buat abu. Ni search result ni, dekat ni search punya tu. Okay, so yang untuk search punya ni, itulah tadi form ni, search form yang ini search form. So kalau kita pakai search form search, okay. Search form search dekat sini, form search ni, ni form search. Okay, kita taruh je dekat sini O ke kan, A lah, abu A, submit, sama juga dapat A. Kalau kita ni pun ada juga dekat sini, search again. Okay, kalau kita taruh ni, kalau kita taruh apa lagi, kalau semua-semua dia akan paparkan semua, dia tak ada apa-apa kan, semua loli, LO, okay, dia akan dapat loli. So dekat sini kita boleh update lah, sama ada update je, update view je, saya tak taruh ni. Okay, yang semalam punya dia tak ada sini ni, tak ada dengan section 3. Dan jadi kita boleh update dia yang ni. Nampak tak, dekat bawah tu ada update dia punya tu, kita masukkan update again dekat sini, kita boleh update. Cuma yang ID ni kita tak boleh tukar lah, yang ini kita kena disable kan. Jadi my key loli ni key, okay? And then submit. So yang nombor 15 tu kita dah tukar jadi Mickey loli. Okay, dah selesai ya. Apa lagi? Dah habis lah kot tu. Dah habis dah. Semua dah. Search menu. Ini one apa? Okay lah, semua dah okay kan? So ada nak tanya? Dah habis dah ni. Maknanya dah habis section chapter 6 ni, awak dah siap untuk apa? Untuk projek lah. Okay. So untuk projek punya kita tengok dulu yang projek, soalan projek. Saya belum submit lagi soalan projek punya. Yang projek punya, soalan projek yang lepas mungkin ada kot. Modenya sama je soalan projek punya. DAT 21.3.2022. Okay, kita tengok soalan projek yang lepas punya. Project instruction. Ni ni dia punya project instruction sama. Dia buka tak? Tak dia buka. Tak, sorry lah, tak dia buka lah. Macam mana tak dah. Ya, saya cek dulu. So awak dah boleh start lah, nanti saya tu saya masukkan dia punya project punya tu. Sekejap saya cek dulu kalau ada project punya tu. Project assessment.
Sebentar saya tengok dulu kalau ada projek punya soalan projek tu. Sebentar. So then kita boleh bincang sikit lah yang soalan projek. Sorry saya terkeluar. Sebentar. So, minta maaf saya terkeluar tadi. So, tapi okey lah. Saya tak dapat nak tunjukkan dekat awak yang projek punya soalan tu. Tapi basically soalan dia awak kena create satu sistem dan awak maknanya database lah sistem tu. Nanti kita tengok dekat next week juga. Tapi nanti awak cari awak ni lah discuss ni lah soalan tu saya post nanti Saturday. Nanti lepas tu awak bincang lah dalam group So awak punya presentation date I'm not sure, maybe online, maybe physical presentation tu. Tapi just be ready lah kan. Dia punya presentation tu ialah pada minggu ke 13, 14 lah. Okay. Alright, so ada soalan. So that's it untuk yang chapter 6 ni dah selesai. Okay. Selesai, chapter 6 dah selesai. Ada soalan tak? Dia nak tanya apa-apa? Ada. So itu saja kot untuk yang ni. Okay. Saja untuk kali ni lah. That's it lah. Alright then, okay, bye. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Apa yang kau know tu? Okay. Alright then, okay, bye. Thank you, sir. Okay, bye.